Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung semula dalam bahagian 4 Al-Quran dan Hadis. Kalau masalah orang yang tidak ikut usul, ini memang akan berlaku dan selalu terjadi. Masalah usul, pendapat kita semua lemah. Kadang-kadang langgar usul. Bila ini berlaku, kita kena muzakarah dan menyelidik dan tanya orang-orang tua kita. Kita tanya apa usulnya, bagaimana kita nak buat. Setelah kita pasti usul itu, kita usaha untuk amalkan usul tersebut. Bila kita nak bawa orang pada usul itu, hendaklah kita target dengan lemah lembut hingga dia sedia nak amal, bukannya dengan kekerasan. Usul lemah lembut, maknanya bawa ia kepada amal, bukannya dengan paksaan. Kalau kita buat dengan kekerasan atau paksaan dalam membawa orang pada usul, apa yang kita cadangkan kita paksa orang buat, perasaan benci akan lahir. Usul akan tinggalkan dan perasaan benci akan lahir, akan mula tumbuh dalam hati. Masalah usul kena tanya orang-orang tua. Jadi keraslah hati. Kena tanya orang tua. Untuk bawa usul kena buat target, kasih sayang. Kalau dengan keras akan lahir benci dan pemusuhan, dan usul pun tak akan diamalkan. Jangan tekan syur. Jika syur seorang ditekan, maka akan datang juga benci dalam hati. Dua perkara yang akan melahirkan perasaan benci dan permusuhan. Pertama, buat usaha dengan perintah dan kekerasan. Kedua, tekan syur. Tak boleh tekan syur. Mana syur ni kita biasanya buat dalam mesyuarat fikir harian lah. Bila misal tanya, kita nak buat apa hari ni, maka tiap-tiap ahli jemaah akan bagi syur lah. Bagi syur yang terbaik. Jangan tiru syur orang lain. Kalau kita buat usaha dalam keadaan ini, usaha ini akan berjalan juga, tapi perasaan benci juga tersebar. Usaha akan maju dan perasaan ini juga akan maju. Tahanlah sikit lah. Syur. Kalau syur pun, syur dia, kita rasa syur dia apa ini, macam syur lah, macam surak aja. tak boleh pakai lah. Syur lah ikut kemampuan diri kita. Tinggalkan carangan, ikut keputusan dan jangan tekan syur. Walau apa pun syur yang kita rasa tekan syur, terikutlah, kerana syur tu lah keputusan daripada Allah SWT. Maka akan lahir kasih sayang. Ini adalah cara sahabat-sahabat. Walaupun mereka betul, mereka tinggalkan dan mereka taat keputusan. Dengan cara ini mereka buat usaha agama. Kita kena ikut sahabat. Ikutlah sahabat kan. Maknanya orang dulu ikut sahabat. Maknanya walaupun show macam tu, kerana itu adalah dalam keputusan Allah SWT. Abu Bakar radhiyallahu semasa menjadi khalifah, dia dilantik menjadi khalifah. Ada di antara sahabat-sahabat yang enggan berbaiat dengannya kerana tidak bersetuju dengan beberapa perkara. Ada beberapa perkara, apa dia perkaranya. Tapi Abu Bakar sentiasa menziarahi mereka, pergi rumah-rumah mereka. Berbulan-bulan Abu Bakar dan Hu buat begini. Akhirnya mereka tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah tuan hendak saya terima tuan sebagai khalifah? Abu Bakar menjawab, ya. Mereka kata, saya akan datang pada tuan. Dia di hadapan orang ramai, saya beri tangan saya untuk baiat dengan tuan, supaya semua orang tahu saya juga terima tuan, supaya perbezaan kita akan hapus. Dengan ini, kalau orang telah terputus dengan kita, mereka tidak setuju atau merajuk atau lain-lain, kita kena pergi jumpa mereka, ziarah mereka dengan kasih sayang. Merajuklah sahabat. Dan periksa diri kita sendiri, apa kekurangan dan apa salah kita.
Kita kena akui kekurangan dan kesalahan diri kita, doa dan baiki keadaan kita. Kalau betul kita salah, kita mengaku dan minta maaf, dan kita kena bawa orang itu kepada agama. Dia tidak boleh buang sesiapa dari kerja ini. Tak boleh buang orang macam tu je kan. Tak ada siapa ada khabar karkun ni apa. Dah dah kena buang dah. Allah SWT telah pilih mereka. Kita tak boleh buang sesiapa dari Islam. Bolehkah kita buang sesiapa dari Islam? Sekarang ni orang bukan lagi ramai yang mengikut Islam. Allah SWT ambil mereka. Kita tak ada kuasa untuk buang sesiapa. Kita kena periksa diri kita. Kalau salah, minta maaf. Jangan dengki kawan lain ya. Sentiasa ziarah dan muzakarah. Hati kita akan jadi satu. Bila ini berlaku, Allah SWT akan berpertolongan dan usaha agama akan terus maju. Maka bila dalam satu hati, bantu Allah yang akan datang. Maka ilmu-ilmu yang Allah SWT simpan selama ini, kalau sebenarnya zahirkan, dan majulah usaha agama. Kita manusia pelupa, lalai dan selalu buat silap. Ini memang berlaku pada sesiapa pun. Dan sembahyang pun kita selalu lalai, lupa, dan buat kecuaian. Ini berlaku pada semua orang. Begitu juga dalam kerja agama. Kita kena sedar kesilapan kita, maafkan dan minta maaf. Silap dalam sembahyang, ada cara untuk betulkan. Kalau dalam amalan haji, kita kena bayar dam, dan begitu juga dalam amalan lain. Kena denda. Dalam usaha agama kita, bila berlaku ini, caranya kita kena muzakarah dengan maksud untuk dapatkan kebenaran, untuk membetulkan, bukan untuk mengkritik. Bukan untuk kritik atau buang sesiapa, tapi untuk betulkan dan bawa semua orang pada usaha ini. Kita mahu jadi macam sahabat. Mereka anggap kesalahan adalah diri mereka. Mereka tidak anggap orang lain salah, tapi diri mereka yang salah. Kalau kita kata dia yang salah, akan lahir pecah belah. Kita akan rosak, hati mereka akan jadi rosak, dan juga akan rosak. Kerja agama juga akan rosak dan mundur. Kalau kita kata saya yang salah, ini akan membawa pada bersatu. Kalau bawa bersatu lah. Kadang-kadang orang banyak buat korban pun akan buat salah, tapi kerana pengorbanan mereka, Allah SWT maafkan mereka. Banyak korban akhirnya terbuat salah, tapi kerana korban, Allah SWT maafkan mereka. Kita kita kena tetap taat dan istiqamah dan banyakkan pengorbanan. Allah SWT akan betulkan kita dan maafkan kita. Dengan kita mengkritik, tiada datang faedah. Tapi kalau kita usaha betulkan, ziarah selalu, muzakarah, maafkan, ini adalah sifat yang mulia, sifat sahabat-sahabat. Dalamnya ada pertolongan Allah. Semoga Allah SWT beri taufik dan pimpinan kita di jalan kerja ini dengan betul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.